kalau kita melihat kepada bagaimana game plan, bagaimana struktur pasukan Selangor di peringkat awal sudah menjelaskan mereka menang di bahagian tengah. Saya setuju. Sekali lagi, tahniah untuk Ifidayo, tahniah untuk Selangor. Jika kita ingat, minggu lalu kita ada berbual pasal Ifidayo. Ifidayo gagal menyerangkan gol, kita ada argue pasal performance-nya dan kita katakan yang dia adalah box striker. Hari ini dia membuktikan yang dia bermain dengan sangat baik, menjadikan 3 gol, satu daripada open play, satu daripada penalty kick dan satu daripada set pieces yang menunjukkan dia memerlukan bantuan daripada rakan-rakan untuk menjerakan gol. Dia bukan seorang penyerang yang mampu untuk bertindak sendirian dan kita gembira apa yang ingin dimainkan oleh pasukan Selangor bersama dengan Ifidayo terhasil baik pada malam ini. Okey, Oliver Buff, Selangor seolah-olah sudah menemui pengganti Sandro untuk memudahkan kerja Ifidayo, Zam. Saya setuju, walaupun mobiliti Oliver Buff bukan seperti Sandro, kerana Sandro bagi saya masih lagi seorang pemain nombor 10 yang tulen, tetapi Oliver Buff dia visionnya baik, tidak terlalu kedekut dengan bola, sentiasa bertolak satu hantaran satu sama lain. Itu yang menunjukkan yang konsep yang ingin dimainkan oleh bola sepak Selangor itu sendiri sesuai dengan Oliver Buff pada setakat ini. Okey, Mukhairi Ajmal, saya rasa antara pemain yang hari ini enjoy dengan game, dapat bola collect kemudian bermain semula, itu nampak jelas bagi pemain muda ini. Saya rasa untuk seorang pemain muda seperti Mukhairi Ajmal, bukan tekanan yang diberikan, tetapi kita katakan nikmati permainan itu, nikmati setiap passing, nikmati setiap support play yang dia mainkan, nikmati setiap hantaran yang dia mainkan tanpa ada kesalahan. Jangan ragu-ragu, yakin dengan diri sendiri. Pemain muda harus diberi keyakinan. Jika keyakinan itu meninggi, tidak kira di peringkat mana, sama ada dia bermain untuk Manchester United ataupun untuk Selangor, di mana kelab-kelab besar sentiasa menampung jiwa mudanya, saya rasa dia boleh menjadi pemain yang besar satu hari nanti. Kerana saya gunakan ayat ini, Zam, pendidikan dalam bola sepak, bertuahnya Mukhairi Ajmal dapat bersama dengan Selangor. Ya, dan saya nampak dia setiap kali diberikan minit bermain, dia sangat menikmati setiap masa bermainnya. Itu yang paling penting untuk Mukhairi Ajmal. Okey, itu cerita tentang pasukan Selangor. Bagi pasukan Perak pula, jelas kegagalan mereka untuk membiarkan bermaharaja lelanya Oliver Buff, ditambah dengan ketika tumpuan diberikan kepada Buff, memudahkan tugas, siapa lagi kalau bukan Brandon Gunn yang dilihat lebih mobile, lebih suka dengan bola, kemudiannya akan bergerak ke bahagian kanan dan juga kiri. Saya rasa pasukan Selangor pada malam ini sangat balance. Rotation di bahagian midfield itu nampak seimbang dan bagaimana untuk pasukan Perak bertahan di bahagian tengah itu yang menjadi punca permasalahan sehingga menampakkan Selangor mendominasi lebih banyak masa permainan dan ini harus diperbetulkan kerana mereka sekarang berada dalam zon relegasi, tidak mahu terlalu lama di bahagian di zon itu dan jika mereka membiarkan pasukan seperti Selangor, pasukan yang lebih baik daripada mereka pada ketika ini mendominasi bahagian tengah, sukar untuk mereka untuk menguasai kembali permainan itu. Okey. Jaringan tunggal pasukan Perak dihasilkan oleh Farid Kazali. Saya rasa hari ini ada double work untuk di Paula. Terpaksa collect di bahagian tengah, terpaksa dalam erti kata lain kerja sendiri hari ini untuk di Paula. Ya, kita boleh nampak di Paula ada kalanya tidak berada di posisinya, kan? Ada kalanya ia menjadi, ada kalanya tidak menjadi. Ada kalanya dia berada terlalu jauh, tetapi dalam situasi ini pada minit 92 ini di Paula berlari di belakang pertahanan, melakukan hantaran silang dengan baik untuk Farid Kazali. Saya rasa ini antara permainan kombinasi yang baik, tetapi sayang sekali pada hujung permainan tidak banyak yang boleh diubah. Cuma mungkin keserasian ataupun konsep bermain untuk meletakkan Karika di Paula dan juga Sergio Aguero itu harus diperbaiki supaya ia lebih efektif pada game akan datang. Okey, mungkin juga sikit saya ambil kebergantungan kepada 3 pemain import di bahagian tengah, masing-masing nak menunjukkan kreativiti, masing-masing ada kelebihan tersendiri, itu mungkin perlu ditop up dengan satu pemain lokal di bahagian tengah. Saya rasa keseimbangan yang paling penting. Kita tidak mahu ada pemain-pemain import yang kita katakan overdoing atau bekerja berlebih-lebihan melebihi apa yang mereka mampu. Kerana bola sepak itu sentiasa dimainkan secara pasukan, terutama dengan pasukan Perak. Dan saya berpendapat dalam situasi ini banyak kerja rumah yang harus dilakukan oleh coach Chow Ifat untuk memperbetul kembali struktur ataupun formasi ataupun taktikal yang ingin dimainkan pada peluang akan datang.